Jumpa lagi kita dalam Breakout at Didik TV bersama dengan saya Hafiz Syazwan dan kita bersama dengan Cikgu Geografi. Cuma kali ni kita ke kertas 2 pula. Yes, kertas 2 dengan Cikgu Fitri. Okey, Cikgu dah sedia? Okey, sedia. Sedia. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Sebab Hafiz semangat, saya kena semangat juga. Ya, kita kena semangat. Jadi jom kita bersama dengan Cikgu Fitri. Ke Geografi kertas 2. Tadi kita bicara tentang kertas 1 kan? Yang sebelum ni. Okey, so kita akan tengok Geografi kertas 2 berbeza. Kertas 2 adalah soalan struktur dan esei. Okey, membawa markah 100 markah. Okey, ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Saya tak payah cerita dekat sini sebab semua calon-calon aspiran semua dah tahu dah. Okey, sebab mereka dah didedahkan oleh guru masing-masing. Okey. So, kita tengok fokus kemahiran geografi. Dia ada topik kemahiran geografi. Itu orang salah faham bila sebut geografi mesti peta. Baca map. Google Map. Waze, sudah-sudahnya kena tipu dengan Waze. Okey? So, geografi bukan hanya sekadar kemahiran geografi lah. Macam sebelum ni saya cerita, geografi fizikal dengan geografi manusia. Tapi dalam kertas 2 diuji tentang kemahiran geografi berkaitan dengan kedudukan. Hafiz duduk mana? Saya duduk Kelang. Salah sebab sekarang tengah berdiri. Tak duduk kan? So, kedudukan merujuk kepada lokasi. Lokasi macam Hafiz sebut tadi kat Kelang kan. Tu lokasi tempat tinggal, kedudukan lah. Okey, arah depan, belakang, kiri, kanan itu bukan arah dalam geografi, tapi utara, selatan, timur dan barat. Skala, okey, dan jarak. Peta topografi, biasa kita jumpa peta kan. Peta yang ada warna-warni tu, peta topografi dia kenali sebagai peta topografi, graf dan carta. Ini adalah fokus. Semua yang saya gariskan ni, semua garis ni wajib dikuasai oleh calon-calon SPM dalam mata pelajaran geografi. Okey, ada soalan Fik? Tak ada. Okey, saya teruskan. Baik. Fokus geografi fizikal. Okey, sama juga macam kertas 1. Dia ada fokus tentang geografi fizikal. Geografi fizikal. Ulang balik, Fik. Yang ni, apakah geografi fizikal? Geografi fizikal, bentuk muka bumi tu. Okey. Laut yang wujud secara semula jadilah. Okey, bentuk muka bumi kita ada berapa, Fik, kat Malaysia ni? Bentuk muka bumi? Oh, bentuk muka Oh, bumi. yang susah saya tahu. Okey, tengok muka dah nampak macam susah untuk jawab. Tolong jawab. Bentuk muka bumi dia ada tanah pamah, pinggir laut, tanah tinggi kan. Fik kata nak pergi Cameron, itu adalah kawasan tanah tinggi. Paling dekat dengan rumah saya, Genting Highland. Okey, itu adalah tanah tinggi. Laut dan lautan, pantai lah. Okey. Sistem suria, matahari. Okey. Cuaca dan iklim macam saya sebut adalah Malaysia, iklim kita apa je, Bik? Iklim kita? Hujan, panas. Iklim khatulistiwa, ciri iklim khatulistiwa adalah panas dan lembab sepanjang tahun. Okey. Dan pengaruhnya, apa pengaruh panas dan lembab tu? Disebabkan panas dan lembab lah, okey, panas dan hujan, maka wujudnya pokok durian dekat Malaysia. Okey. So, tumbuhan semula jadi, pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, ini adalah fokus untuk geografi fizikal dalam geografi kertas 2. Fokus geografi manusia. Tadi fizikal. Yang ni kita kaji tentang tingkah laku manusia pula. Okey. Pertepatan penduduk dan perubahannya, pertepatan bandar dan luar bandar, pengangkutan dan perhubungan. Okey, kita tengok tentang kepentingan, kesan, langkah. Ini mesti selalu ditanya. Apakah kepentingan pengangkutan? Apakah kesan pembinaan lebuh raya? Apakah langkah untuk mengurangkan kesan pembinaan jambatan contohnya? Okey, dia mesti ada kepentingan, kena ada kesan, kena ada langkah, dan ketiga-tiga ni perlu calon tahu. Biasanya telah ditekankan oleh guru mata pelajaran geografi peringkat SPM. Okey, sumber, pengurusan sumber, contohlah. Okey, macam sebelum ni saya bagi contoh, kita guna isi petrol kan. Okey. Sekarang ni beberapa bulan lepas kita tengok ada isu kenaikan harga emas kan. So, macam-macam orang berebut-rebut nak beli emas kan. Keluarlah gelang pulut dakap lah, macam-macam lah. Itu adalah salah satu contoh sumber yang ada di Malaysia, iaitu emas. Okey. So, kepentingan, okey, kepentingan, apakah kepentingan sumber? Apakah kesan penerokaan sumber?
apakah langkah untuk mengurangkan kesan penerokaan sumber. Itu contohlah kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi? Afiq, apakah bidang kerja Afiq? Bidang kerja saya serve orang lah maksudnya. Saya Perkhidmatan lah. Saya perkhidmatan. Perkhidmatan. Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Dipanggil kegiatan ekonomi dari 3. Primer, sekunder, tertiar. Tertiar adalah perkhidmatan menjurus kepada kegiatan ekonomi tertiar. So ini adalah fokus geografi manusia. Afiq ada soalan nak tanya? Tadi macam nak tanya. Macam nak tanya. Adakah anda ada nak tanya apa-apa? Saya nak tanya. Saya mewakili pelajar lah. Macam kalau kita kuasai semua benda ni. Sebab mungkin kalau kita dari segi faham saja. Macam kalau betul-betul kita nak faham dari segi membaca ke atau kita kena banyak buat latihan? Sebab jawapan pun mengelirukan. Banyak. Macam-banyak. Macam so tak apa. Setiap calon pastinya kita telah dibekalkan oleh guru mata pelajaran masing-masing, ada nota. So kalau tak ada bahan, nak tercari-carilah bahan tak jumpa kan. Boleh follow YouTube Mr. Fit Channel. Sambil-sambil tu kita promosi kan. So boleh dapatkan bahan-bahan kat situ. Situ ada banyak-banyak bahan. So kalau Afiq nak cari bahan berkaitan dengan geografi, tercari-cari tak jumpa, nak bahan yang berlainan sedikit dengan bahan yang lain, boleh tengok kat channel YouTube Mr. Fit Channel. Ini macam. So kita teruskan lagi. Bentuk soalan dan teknik menjawab. Kita kena faham bentuk dia macam mana, Fik. Macam kita nak dapatkan sesuatu lah kan. Kita kena tahulah apa yang kita nak dapat dan kita kena pasang strategi macam mana kita nak dapatkannya. So kita tengok sini bentuk soalan dan teknik nak jawab dia. Soalan struktur 1 markah. Dia bagi 1 markah je. Contoh saya bagi, apakah? Ditanya apakah ni? Paling senang, apa? Apa? Kalau orang kampung kata, benda. Apa pola saliran yang terdapat? Dia tanya tentang pola saliran yang terdapat dalam segi 4 grid di atas. Yang ni lah. Segi 4 grid ni dia rujuk kepada peta topografi. Peta topografi. Memang dibekalkan peta topo lah. Namun saya tak paparkan dekat sini. Dia tengok pada rujukan grid yang diberikan contoh dekat atas ni, dia rujuk pada peta topografi dan dia tengok markah dia yang diberikan adalah 1 markah. 1 markah je. So kalau jawapan yang menawarkan 1 markah, murid-murid kena jawab 1 je. Contoh jawapannya adalah pola saliran ranting ataupun dia jawab ranting je. Dia nak tulis pola saliran. Tapi dia takut habis dakwat pen dia. Dia tulis ranting je. Nak jimat kan? Kita kena amalkan dasar berjimat cermat. Betul. So kita tulis ranting je. Betul. Ni tulis betul ni. Betul. Tapi dia tak pastilah, dia tak tahu. Dia tulis semua benda yang dia tahu. Dia tak tahu benda tu betul ke tak. Dia tulis je apa yang dia tahu. Ranting dia tulis, sepunca dia tulis, berhasirat dia tulis. Dengan harapan nanti kena. Jangan fikir macam ni sebab automatik tiga-tiga ni semua salah. Walaupun ada jawapan yang betul. Ada jawapan yang betul, dia kena jawab 1 je. Kalau soalan dia 1 markah je. Kalau lebih daripada 1, contohlah, saya ubah soalan ni, saya tulis 2 markah. Boleh jawab lebih daripada 1. Kalau tak kena yang sepunca ni, kena yang ni. Tapi kalau jawapan dia 1 markah, tak boleh. Dia kena jawab 1 je. So, rasa calon-calon boleh faham. Kalau 1 markah, jawab je lah 1. Selamat. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Jangan tulis lagi lah. Jangan tulis lagi. Kosongkan dulu. Biar tenang-tenang dulu. Di akhir nanti kita boleh come back. Come back balik, tulis semula apa yang kita rasakan yang sesuai. Itu teknik dia. Jadi sebenarnya Cikgu Fit, kita dah panggil Cikgu Fit dah. Boleh Cikgu Fit? Boleh, tak ada masalah. Fit tu panggilan orang-orang yang rapat dengan saya lah. Nampak macam nak rapat je. Baik, sebab kita punya jarak pun lebih kurang je 1 meter je. Baik, jadi sebenarnya kita tak habis sampai sini. Kita akan sambung lagi kejap nanti. Kita ke segmen 3 pada jam 10.55 pagi. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Breakout at Didik TV. Kita sambung nanti. Bagi murid-murid, guru-guru ataupun siapa saja yang baru menyaksikan channel Mr. Fit Channel di YouTube, boleh tekan butang like,
komen dan subscribe.